Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam di bahagian utara Semenanjung, Malaysia. Buat masa ini saya tinggal di Kluang, Johor. Jadi selamat menyertai program saya. Dan ini adalah satu siri beberapa buah video yang saya akan terbitkan, akan post untuk sesiapa yang bakal menduduki MUET ataupun bagi saya MUET. Ada orang yang sebut MUET, saya rasa okey, tiada masalah. Malaysian University English Test. So bagi sesiapa yang telah mendaftarkan diri untuk menduduki peperiksaan sesi yang kedua, tengoklah, menontonlah dan ketahuilah bagaimana menjawab soalan. Saya sudah sampai ke video yang ketiga, iaitu bahagian speaking, tetapi part 2. Part 1 itu saya sudah muat naik, saya pun sudah post. Okay, so MUET, Malaysian University English Test Speaking Paper 800/2. So nama kertas peperiksaan ini 800/2, kertas 2. Part 2, bahagian 2, group discussion, perbincangan berkumpulan. Jadi tengok sini, preparation. Calon-calon diberi 3 minit pertama untuk membuat catatan setelah melihat soalan. Dan kita tahu kita semua duduk dalam satu bulatan. Meja biasanya adalah segi panjang, segi 4 panjang, dan pemeriksa. Jadi calon A, B, C dan D, 4 orang. Jadi sebaik saja kita sudah dapat soalan, bolehlah kita mula menggunakan atau kamu diberi 3 minit untuk membuat catatan, untuk membuat persediaan sebelum persembahan. Lepas itu, yang penting kamu mesti tahu apakah tugas kamu dalam sesi perbincangan ataupun biasanya kita cakap forum. Kamu dikehendaki untuk menyokong, support ataupun oppose. Oppose maksudnya bangkang. Okay? Dan pada penghujung, decide on the best. Kamu mesti buat keputusan yang terbaik. Apakah cara yang terbaik? Ataupun siapakah orang yang terbaik? Seperti ini, siapakah orang yang terbaik yang boleh mempromosikan satu kehidupan, cara hidup yang sihat dalam kalangan kanak-kanak. Di sini kanak-kanak juga bererti orang yang sedang belajar, yang belum sampai ataupun belum meningkat dewasa. Kita susah cakap children and teenagers begitu, jadi kita serentak cakap children, termasuk yang belajar di sekolah menengah. Okay? So discussion, masa betul-betul kamu diuji ataupun ujiannya di antara 8 hingga 12 minit, paling banyak maksimum 12 minit. Kalau tak boleh sampai 12 minit, maka 8 minit boleh dikira sudah cukup isi. Okay? Boleh diberhentikan juga atau sendiri berhenti kerana sudah apa yang ingin kita membentangkan pun sudah dibentangkan. Jadi sudah sampai 8 minit, okey, boleh juga pemeriksa akan biar kita keluar juga. Ini satu contoh sahaja, contoh soalan. Contohnya, who can promote a healthy lifestyle among children? Siapa yang boleh mempromosikan healthy lifestyle, maksudnya cara hidup yang sehat dalam kalangan kanak-kanak. Seperti saya cakap tadi, kanak-kanak bukan bererti tadika dan sekolah rendah sahaja, termasuk juga
sekolah menengah. Sebab susah kalau kita children and teenagers, kemudian children, teenagers and adults. Jadi serentak kita cakap children yang sedang belajar. Okay? So, siapa yang boleh, siapa dapat, siapa mampu mempromosikan? Mungkin doctors ataupun peers, rakan sebaya, ataupun social media, media sosial, ataupun ibu bapa, ataupun guru-guru sekolah. Siapa? Siapa yang mampu membuat sedemikian? Ini contoh soalan. So, bagaimana kita menjawab? Sudah saya tulis di sana. So, bermula begini. Untuk sesi perbincangan, kita tidak tetapkan siapa yang bermula cakap. Siapa-siapa sahaja boleh bermula. Bagi saya, jangan buang masa. Masa itu emas. Oke? Sebaik sahaja kamu diberi kelulusan untuk bermula, terus bermula. Siapa-siapa sahaja, tidak penting mesti A yang bermula, tidak. Sesiapa sahaja. Jadi kita boleh mula dengan dua cara ini. Yang pertama, kamu boleh cakap apa? Kalau sebelah pagi, good morning once again, sudahlah. Sebab apa? Tadi dalam part 1 sudah pun kita cakap a very good morning to the examiners and fellow candidates. Jadi kali kedua tak payah. Terus cakap good morning once again. Ataupun kita boleh cakap welcome back. Sudah. Terus ke penyata tesis, maksudnya masuk terus ke tema kita, soalan kita, jawaban kita. Okay? So kita boleh mula begini. In my opinion, ataupun I think, I feel, boleh, tidak apa. So di sini saya gunakan satu contoh lah. In my opinion, parents can promote. Tengok, who saya buang. Saya pilih parents, jadi saya ganti di sini. Parents can promote a healthy lifestyle among children. Saya sudah beritahu tema saya. Bahwa ibu bapa adalah orang yang mampu mempromosikan cara kehidupan yang baik dalam kalangan kanak-kanak sampai ke remaja. Oke? Jadi ingat pertama, ayat pertama saya sudah tulis 1, 2, 3, 4. Jadi kamu ikutlah susunannya. Yang pertama, kita mesti bersopan, kan? Kita tak boleh tiba-tiba kita berbunyi begitu atau bercakap tanpa tanpa mengucapkan selamat pagi kah, selamat petang kah, ya. Jadi itu nomor 1. Nomor 2, terus ke soalan kita. In my opinion, ataupun I think, I feel, it's okay, no problem. And then terus jawaban, that is ayat kedua. Ayat ketiga, sebab. Apakah sebabnya? Apakah sebabnya ibu bapa itu mampu membuat? This is because, contoh sahaja ya, saya tulis contoh sahaja dari saya sendiri. Parents are the ones who provide food for the children. Ibu bapa membekalkan makanan kepada anak-anak. A healthy lifestyle includes eating a balanced diet. Jadi dari makan saya bawa ke balanced diet. Kalau pemakanan balanced diet, pemakanan seimbang, itu satu gaya hidup yang sehat. Makanan. Oke? Bagi saya, yang kedua, healthy lifestyle itu termasuk apa? Cukup rehat. Cukup tidur itu penting. Exercise, physical exercise, itu semua gaya hidup yang sehat. Oke, so yang pertama saya cakap ini. Saya cakap makanan. Makanan seimbang. A balanced diet. Pusingan kedua saya akan cakap buat senaman. Saya juga boleh bercakap jikalau perlu saya bekalkan lagi satu hujah. Mesti cukup tidur.
Itu gaya hidup yang sehat. Mesti cukup tidur, mesti minum air yang cukup. Nah, ini semua gaya hidup yang sehat. Jadi saya sudah ada empat dan saya rasa ibu bapak lah yang boleh membuat ini semua. Pastikan kita ada tidur yang cukup, minum air yang cukup, makan makanan seimbang dan cukup tidur. Ibu bapak dapat membuat demikian bagi saya. Jadi saya pilih parents. So saya bermula, saya cakap begini. A healthy lifestyle includes eating a balanced diet. Termasuklah ya. So parents play an important role. Ibu bapak memainkan peranan yang penting in ensuring, dalam memastikan anak-anak makan makanan yang kaya dengan vitamin, protein, kalsium, minerals, dan lain-lain lagi. Oke? Oh ya, saya sudah lompat. In ensuring children eat healthily. Jadi ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam memastikan anak makan secara sehat. Ayat yang keempat, saya beri contoh tentang makanan seimbang. Oke, atau saya boleh beri contoh sebagai apa? Ibu bapa semasa memasak atau memberi makanan kepada anak boleh ikut makanan piramid, the food pyramid. Kalau boleh, saya pun boleh gunakan itu sebagai contoh. Tapi di sini contoh saya, for example, parents can ensure children eat food that is rich in vitamins, protein, calcium, minerals, and so on. So contohnya, ibu bapa boleh memastikan anak-anak makan makanan yang kaya dengan vitamin, protein, kalsium, minerals, dan sebagainya. Ataupun saya boleh cakap apa? Ibu bapa boleh memastikan, parents can ensure that parents can cook by following the food pyramid. Oke, juga itu contoh. Oke? And then saya cakap begitu. Jadi lebih kurang 1 minit. Saya cakap apa? Do you agree with me, candidates? Ataupun saya boleh cakap, what do you think, candidates? Jadi saya sudah lepaskan tugas kepada orang lain. Jadi orang lain yang menjawab. Sama kalau dia setuju, dia cakap apa? Siapa-siapa sahaja. Kalau dia setuju, dia akan cakap begini. Yes, I agree with you. I think parents play the most important role in ensuring children live a healthy life. This is because ada apa-apa sajalah. Oke, dia terus terangkan. Dan kalau dia tidak setuju, kalau sesiapa tidak setuju, bagaimana dia cakap? Dia boleh cakap begini. Sorry, I disagree with you. In my opinion, school teachers can promote a healthy lifestyle among children. This is because sama juga caranya. Jadi setuju, bangkang, setuju, tidak setuju, setuju, tidak setuju. Lepas itu kita ke penghujung. In conclusion, the majority of us, kebanyakan daripada kami setuju. Sebab apa? Mengikut cara diskusi, kita mesti cuba mendapat satu persetujuan. Sama ada kebanyakan bersetuju atau semua bersetuju. Atau ini, in conclusion, all of us agree that parents can promote a healthy lifestyle among children. Thank you. So sama ada majority ataupun semua setuju pun boleh juga. Jadi begini, bagi saya kiraan saya begini, 8 hingga 12 menit. So saya gunakan 8 sebagai asas. 4 orang, jadi setiap orang cakap 2 menit. Jadi 8 menit sudah habis. Tinggal sedikit untuk buat konklusi. Dan mungkin setengah menit untuk good morning once again. So, plus minus kita boleh sampai ke 12. Sebab kadang-kadang ada orang cakap lebih daripada 2 menit. So, bagi saya, jikalau forum itu sangat giat, sangat aktif,
saling ada orang sangat proaktif. Saya rasa begini, mak ikut sini. Saya cakap 1 minit, saya memberi peluang kepada orang lain. Jadi saya 1 minit. Mungkin saya A, so A 1 minit. Kemudian saya cakap, what do you think candidates? Kemudian mungkin B menjawab 1 minit. C menjawab 1 minit. D menjawab 1 minit. Saya akan mula kali ke. Pusingan kedua 1 minit. Pusingan kedua untuk B 1 minit. Pusingan untuk C 1 minit. Pusingan D 1 minit. Maksudnya setiap orang sudah cakap 2 minit. Baru kita buat konklusi. In conclusion. So bagaimana kita membuat konklusi? Konklusi berlaku begini. 3 bersetuju, 1 tidak bersetuju. Tidak mengapa. Terus boleh buat konklusi. In conclusion, the majority of us agree that parents can promote a healthy lifestyle among children. Thank you. Kalau 4 orang setuju, senang. In conclusion, all of us agree that parents can promote a healthy lifestyle among children. Bagaimana kalau 2 setuju, 2 tidak setuju? Contohnya 2 orang cakap school teachers, lagi 2 orang cakap peers, dua-dua. Bolehkah kita membuat konklusi? Tak boleh, sebab tidak boleh, sebab dua-dua. Jadi majority ke all. So apa kita buat? Jadi Moet mengajar kita supaya bijak. Dua-dua. Jadi 2 orang ini cakap parents, 2 orang ini atau 2 parents ini cakap teachers. 2 orang ini cakap peers. Jadi bagaimana? Kita sudah sampai ke penghujung. Masa pun agak sangat menghampiri. Jadi 1 di antara sini ataupun sini lompat ke sebelah. Lompat ke sebelah. Jadi kita boleh membuat konklusi. Jadi bagaimana kita lompat ke sebelah? Mungkin yang cakap teachers itu lompat ke peers. Atau mungkin yang peers ini lompat ke sebelah teachers. Jadi ada 3-1. Jadi 1 di antara 3 orang ini membuat konklusi. In conclusion, the majority of us agree that teachers can promote a healthy lifestyle among children. So waktu kita lompat, kita cakap apa? Contohnya saya lompat. Saya adalah penyokong school teachers. Tapi sebab dua-dua, apa boleh buat? Saya lompat ke peers. So saya cakap begini. Nombor 1 saya boleh cakap, after thinking twice, I also agree that peers can promote a healthy lifestyle among children. This is because, kalau boleh lah. Kalau sudah tidak ada idea, jangan cakap apa-apa lah. Boleh buat konklusi sudah. Waktu saya cakap begitu, 1 di antara mereka terus, in conclusion, the majority of us think that peers can promote a healthy lifestyle among children. Thank you. Okay? So nombor 1 saya boleh cakap begini. After thinking twice, selepas berfikir 2 kali, I also think that, lompat ke sebelah. Nombor 2, kamu cakap begini, I would like to change my stand. Atau I would like to change my opinion. Boleh juga lah. Okay? I also feel that, I also think that peers, kalau saya teachers, peers can promote a healthy lifestyle among children. Kalau saya boleh bekalkan sebab, saya cakaplah, this is because. Kalau tidak, tidak mengapa. Okay? Saya izinkan kedua, 1 di antara mereka, atau saya sendiri pun boleh lah. Sebab saya sudah menjadi majority. So saya juga boleh cakap in conclusion, the majority of us agree that peers can promote a healthy lifestyle among children. Thank you. Habis. Okay? Faham? Kalau sama juga lah. Mungkin 2 orang setuju. Katakan 2 orang cakap peers bagus. 1 orang cakap doctors bagus. Lagi 1 cakap social media bagus. Senang.
2, 1, 1. Yang Pierce ini buat kesimpulan, membuat sama 2, 1, 1 ini 2 tak apa, mereka sudah jadi minoriti. Jadi satu di antara mereka ini buat konklusi, buat kesimpulan. Boleh faham? Jadi saya sudah mengajar bagaimana mengendalikan perbincangan berkumpulan dan persendirian individu. Video yang seterusnya, saya akan mengajak kalian atau memberi tips tentang bahagian paper 800/3. Kalau saya tidak silap itu reading. Kalau saya tidak silap lah, oke? Ataupun writing tidak mengapa lah. Pokoknya saya akan buat lagi 1, saya akan buat lagi 2. 1 untuk pemahaman reading dan 1 itu untuk penulisan writing. Saya berharap betul-betul dapat membantu sesiapa yang berasa cemas, sesiapa yang tidak tahu, berasa macam confused bagaimana saya menduduki peperiksaan ini atau ujian ini. Maka kamu menontonlah dan memahami supaya berasa lebih yakin untuk menduduki ujian ini. Oke, sila beri saya like, share, dan subscribe. Dan sehingga kita berjumpa di video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.